A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka Allah Subhanahu taala, tuan-tuan imam, jawatan kuasa surau al-ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib yang pertama untuk saya lah di surau ni pada bulan-bulan yang awal kita dibenarkan semula untuk berkuliah. Mudah-mudahan berterusan walaupun bilangan nampak gaya makin meningkat semula. Mudah-mudahan Allah SWT datangkan penyelesaian yang terbaik. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, perbincangan kita melibatkan fiqhul Jumaat. Perbincangan kita melibatkan fiqh Jumaat. Jadi sementarahan kita telah pun melalui beberapa situasi Jumaat yang melibatkan suasana pandemik. Maka apa yang telah pun diputuskan oleh pemerintah, sama ada pihak pemerintah di negeri atau pihak pemerintah di pusat, maka semua itu ialah tindakan yang menepati gerak kerja yang diberikan kuasa siasah syar'iyah. Walaupun tidak menepati beberapa tindakan tersebut, tidak menepati fiqh yang biasa. Fiqh yang biasa, standard, tak menepati. Sebab kita berhadapan dengan suasana yang tidak standard, suasana yang tidak biasa. Bila suasana tidak biasa, maka fiqhnya pun tidak biasa. Suasana standard, maka fiqhnya pun standard. Sebab itulah dalam kaedah fiqh ini mengatakan bahawasanya taghayyuruz zuruf, taghayyurul hukum bi taghayyuruz zuruf zaman wal makan. Berubahnya hukum apabila berubahnya zuruf zaman wal makan, berubahnya zuruf suasana, zaman dia, dan juga makan dan tempat berbezanya hukum, zaman berbezanya hukum, dan juga suasana berbezanya hukum. Maka suasana standard yang biasa dengan suasana yang tidak standard, yang luar biasa, maka luar biasalah hukum dia, lain daripada kebiasaan, luar daripada kebiasaan. Maka sebab itulah tak boleh kita nak samakan semua hukum Jumaat ini dengan Jumaat yang biasa-biasa kita laksanakan. Maka apa yang dibuat tindakan antaranya perkara-perkara yang melibatkan menghadkan bilangan. Maka menghadkan bilangan ini kita tahu pada asasnya fiqh yang standard. Yang standard dalam mazhab Syafi'i, kaul yang muktamad dalam mazhab, yang al-asah fil mazhab, yang diputuskan oleh Imam Nawawi, dan juga yang muktamad dalam mazhab. Maka melibatkan bilangan orang yang semayang tadi hendaklah 40 orang yang mustautin. Ada 40 orang mustautin barulah sah semayang tersebut dan khutbah tersebut. Itu mengikut pandangan yang muktamad, yang standard, yang tidak ada masalah-masalah. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pandangan-pandangan lain yang merupakan simpanan dalam dunia ilmu mazhab Syafi'i. Ada beberapa pandangan-pandangan yang melibatkan pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Iaitu pertama, pandangan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri dalam qaul qadim, tadi 40 orang, qaul jadid 40 orang tu berdasarkan kepada hadis As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni orang pertama yang menjadi pesun incah Rasulullah, yang diarahkan untuk menghimpunkan sahabat-sahabat dan memulakan sembahyang Jumaat. Maka As'ad bin Zurarah pun menghimpunkan sahabat-sahabat, dapat 40 orang. Dapat 40 orang, maka mereka mula sembahyang Jumaat dengan bilangan 40 orang. Bilang 40 orang. Jadi di situlah hadis yang diambil oleh mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang mengatakan 40 orang. Sebab bermulanya sembahyang Jumaat yang pertama
dengan bilangan 40 orang. Jadi bilangan yang 4 orang ni juga ramai juga antara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri membenarkan sejumlah 4 orang dah boleh mula pada kaul qadim. Kaul qadim sewaktu berada di Baghdad, 4 orang dah boleh mula dah. Itu juga pandangan Imam Abu Hanifah. Bukannya kecil-kecil anak yang memberi pandangan 4 orang ni. Begitu juga dengan Imam Sufyan As-Sauri dan pelbagai lagi ulama-ulama yang memberi pandangan 4 orang. 4 orang segi bahasanya, kalau seorang mufrad lah, seorang lah, tak ada jemaah lah. Kalau 2 jemaah, ada imam ada makmum. Kalau 3 jamak, dalam bahasanya jamak, mufrad musanna jamak, 3 jamak. Kalau jumuk ni 4. Jumuk ni 4. Maka Jumat ini dari kalimat jumuk. Dan Quran mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jumu'ah. Dari kalimat jumuk itu bermaksud 4 orang dan ke atas. Kalau 3 jamak, kalau 2 jamaah. Jadi segi semayang ni 2 jemaah, 3 jamak, 4 ialah jumuk, maka 4 tu jumu'ah. Jadi 4 tu bermulanya bilangan yang paling sikit 4 dan ke atas. Itu juga pandangan Imam Syafi'i sendiri pada kaul qadim, dan ada ashabus Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i tapi para sahabat dan juga para ulama selepas Imam Syafi'i. Sepanjang zaman tu ada ramai para ulama Syafi'i yang mengatakan 12 orang boleh dah. Sebab apa? Pernah satu masa sahabat-sahabat sedang mendengar khutbah Rasulullah, tiba-tiba datang rombongan perdagangan. Rombongan tu datang, jadi ramai sahabat-sahabat tengah dengar khutbah tu lari keluar tengok apa yang berlaku tu. Rombongan siapa datang, apa barang-barang ni. Tinggallah 12 orang sahabat depan Rasulullah dengar khutbah. Maka 12 orang itulah yang dianggap sebagai bilangan yang sedikit, yang mengesahkan khutbah Jumaat, bermaksud mengesahkan Jumaat. Sah khutbah bermaksud sah Jumaat. Kalau tak sah khutbah, tak sahlah Jumaat tu. Jadi 12 orang tinggal dan Rasulullah teruskan khutbah tanpa memberhentikan. Maka di situ dia ambil kesimpulan 12 itulah ialah bilangan yang sedikit. Tapi yang 40 kata pula 12 tu sebab ramai-ramai keluar, 12 orang tinggal. Tapi taklah tinggal itu semata-mata. Lepas dia keluar kejap aja. Dah tengok masuk balik. Bila masuk balik ramailah balik. Dia keluar sekejap aja. Sebab zaman itu dia baru nak masuk Islam. Sahabat-sahabat baru masuk Islam, dia tak berapa lagi ada benda-benda melibatkan adab dengan Rasulullah, tak betul kuat lagi. Itu normal. Maka dia masih lagi ada banyak benda-benda melibatkan duniawi lagi. Bila dengar orang datang, maka dia keluar. Tu dia masuk balik kejap dia keluar tu, tidak memutuskan mualat pun bilangan tadi. Maka sebab itulah mereka mengatakan 40 lah yang terbaik. 12 itu ialah yang bukan angka yang muktamad. Yang muktamad 40. Tapi 12 tu ialah ijtihad dalam mazhab Syafi'i sendiri. 4 orang juga ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Maka yang diguna pakai bila bersembang tentang mazhab Syafi'i, yang diguna pakai 40 orang. Adapun 12 orang dengan 4 orang tadi disimpan dalam poket ilmu. Disimpan dalam poket ilmu. Bila nak pakai? Bila sampai waktunya. Dan sekarang dah sampai waktu dia. Sekarang bila masa Covid dulu lah, maka ada kerajaan negeri kata, fatwa negeri kata kita buat 4 orang dulu. Ada macam 12 orang dulu. Maka itu semua ada ijtihad masing-masing. Jadi 4 orang tu okey dah. Dah boleh mula buat Jumaat dah. Jadi sekurang-kurang satu kampung tu tetap ada Jumaat. Ataupun 12 orang. Dan memang ada mazhab Syafi'i juga pada kaul ashabus Syafi'i. Maka 12 orang pun betul, 4 orang pun betul. Dan menunggu selepas tu 40 orang, lepas tu makin dibesarkan 150 orang, lepas tu sampai 300 orang, sampai semua muat kawasan masjid, sampai kepada kawasan ruang-ruang zawiyah luar-luar ni, pasang kemah apa semua, dan melebar dan seterusnya. Dia akan semakin terbuka, dan mungkin juga semakin tertutup balik tengok pada keadaan semasa tu. Jadi semua perubahan-perubahan ini ialah perubahan yang perlu dibuat oleh pemerintah. Sebab apa pemerintah yang buat? Kenapa ustaz-ustaz biasa tak boleh buat? Sebab bila ada macam-macam pandangan, nak pakai itu ke nak pakai ini ke, maka kaedah telah menentukan al-hakim yurfa'ul khilaf. Bila berlaku ini pun boleh, itu pun ada kaul, ini pun ada kaul, maka yang memutuskan kaul mana yang nak digunakan pakai untuk centralize. Bukannya ustaz biasa-biasa, bukannya ulama-ulama luar biasa ke, tok-guru besar macam mana pun, dia kena tertakluk kepada al-hakim. Al-hakim itu pemerintah, bukannya hakim ni bukannya hakim mahkamah tu. Al-hakim dalam hadis ini maksudnya pemerintah. Al-hakim yurfa'ul khilaf. Hadis itu ialah kaedah juga berdasarkan pada hadis.
Jadi al-hakim yurfa'ul khilaf, pemerintah memutuskan khilaf mana dia nak pakai. Walaupun pandangan dia nak pakai itu pandangan yang paling dhaif, pandangan paling lemah. Sebab pandangan paling lemah ini tetap masih lagi sebuah ijtihad. Tetap sebuah ijtihad. Yang Rasulullah sebut, iza ijtahada mustahidu iza asaba falahu ajran wa iza akhta'a falahu ajrun wahidah. Seorang mujtahid, atau seorang mujtahid tadi, kalau dia berijtihad, kalau betul 2 pahala, kalau salah masih lagi dapat 1 pahala. Jadi ada ijtihad yang lemah. Ijtihad yang lemah ni pun masih disimpan sebagai simpanan ilmu. Antaranya 4 orang tadi. 4 orang tu pandangan yang kedua. Pandangan pertama kaul jadid, pandangan kedua kaul qadim, yang kedua tu simpan juga. Walaupun dia agak lemah, tapi dia akan disimpan sebagai satu ijtihad. Sebab kaedah fiqh mengatakan al-ijtihad la yanqudhu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan membatalkan ijtihad yang lain. Selagi mana ijtihad itu tadi dibuat dengan cara yang betul, maka walaupun dia lemah, dia tetap sebuah ijtihad. Maka ijtihad tadi tidak akan dibatalkan. Walaupun ada ijtihad yang paling rajih, tapi kadang-kadang ada benda, ada masa-masanya yang rajih, yang muktamad tadi, yang besar tadi, yang hebat tadi, dia jadi tak begitu praktikal. Yang lemah tadi jadi praktikal pula. Sebab contoh, kita bayar zakat. Bayar zakat fitrah menggunakan resit dengan menggunakan beras. Kalau ikut pandangan Syafi'i, mazhab Syafi'i mesti menggunakan ayyakuna qutan mudkhiran. Mesti menggunakan makanan asasi penduduk tadi, beras. Kita kena bagi beras. Tapi pandangan ini walaupun nombor 1 dalam mazhab Syafi'i, dia menjadi sukar untuk diaplikasikan. Jenuh pula surau ikhwan kena letak 1 kepuk padi kat situ, kepuk beras kat situ, dengan tikusnya, dengan beras tu akan bubuknya sebagainya, kurang nilai, dia akan jadi kurang nilai. Maka tak praktikal sekarang ni. Maka praktikalnya apa? Praktikalnya pandangan bukan sekadar pandangan yang dhaif, tapi merentas mazhab, ambil pandangan orang lain pula. Maka pandangan orang lain tu yang daripada luar daripada mazhab, dia menjadi pandangan yang sangat praktikal pada hari ini, iaitu dengan mengambil pandangan Imam Malik rahimahullah, yang juga guru pada Imam Syafi'i. Suatu peringkat awal Imam Syafi'i mengorak langkah sebagai seorang penuntut ilmu. Maka pandangan gurunya, iaitu Imam Malik, mengatakan cukup sekadar membayar dengan nilai. Maka kita bayar nilai pakai resit, saya 1.